Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Dialog TVS, pentas ataupun platform berdiskusi isu-isu semasa, perkembangan-perkembangan terkini bersama panel jemputan. Saya Khairunisa Kasnon dan saya Yusuf Syukri. Dan untuk episod kali ini kita akan berbincang mengenai topik yang sangat penting sebenarnya untuk kemampanan alam sekitar kita. Betul. Dan untuk pembangunan ekonomi negara. Dan mengikut laporan pada bulan Februari tahun ini, Malaysia berupaya untuk mencapai negara berpendapatan tinggi seawal 2026 jika pertumbuhan ekonomi tahunan negara kekal berkembang sekitar 4 hingga 5%. Nisa. Betul tu Yusuf. Sebenarnya ini menurut Menteri Ekonomi kita Rafizi Ramli yang memaklumkan untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi bergantung kepada dua perkara, iaitu pertumbuhan ekonomi dan kadar tukaran asing. Apabila kita bercakap mengenai kemajuan negara, kemajuan ekonomi, pastinya ia berkait rapat juga dengan pemikiran, bagaimana pemikiran rakyat itu untuk kita memastikan pergerakan ekonomi, pertumbuhan negara ini seiring dengan pemikiran rakyat Malaysia itu sendiri berfikir, Yusuf. Dan untuk membincangkan topik kita hari ini, iaitu mentaliti kelas ketiga. Sampai bila kita ada menjemput tetamu yang sangat istimewa, yang sangat berpengetahuan untuk membincangkan topik kita pada hari ini. Kita ada tetamu jemputan kita pertama adalah Dr. Nur Hisham, salah seorang ahli akademik daripada UNIMAS, Universiti Malaysia Sarawak. Terima kasih Doktor kerana sudi menghadirkan diri bersama kami di Dialog TVS. Dan kita juga ada Presiden Eco Warrior Sarawak, iaitu Mr. Mark Lia. Welcome to the show. Terima kasih kepada panel jemputan kita. Dan Nisa, topik ini sebenarnya agak sensitif sebenarnya untuk dibincangkan dan mungkin sedikit kasar jika kita katakan masih lagi ramai rakyat Malaysia yang mempunyai pemikiran kelas ketiga, dan juga saya juga yakin ramai yang tidak boleh menerima kenyataan apabila dilabelkan sebagai individu yang berpemikiran rendah, ego, sukar untuk menerima pandangan orang lain, dan yang paling penting adalah sukar untuk menerima realiti, Doktor. Sebenarnya, Doktor, untuk kita memahami sebenarnya apakah mentaliti kelas ketiga? Baik, terima kasih Nisa dan Yusuf. Saya kira itu satu perkataan yang sangat pentinglah untuk kita mulakan perbincangan kita pada petang ini. Kita tentang mentaliti, dan kita sedang bercerita juga tentang mentaliti kelas ketiga. Betul. Kita perlu sedar kita harus menerima realiti. Dan realiti yang pahit memang kita sukar untuk terima, betul tak? Jadi sepatutnya kita perlu cuba untuk memastikan realiti itu adalah realiti yang baiklah untuk kita terima. Jadi untuk kita menerima realiti itu, maka kita kena mengubah mentaliti itu. Okay? Jadi perkataan mentaliti itu sendiri, bila kita sebut tentang mentaliti ataupun minda kelas ketiga, saya rasa perkataan ini merujuk kepada daya fikir. Mentaliti itu sendiri menceritakan tentang daya fikir ataupun kemampuan otak ataupun pemikiran seseorang manusia. Jadi bila kelas ketiga ni, saya kira secara asas ataupun secara umumnya kita boleh katakan mentaliti kelas ketiga merujuk kepada pemikiran yang tidak baik ataupun tidak, kita tidaklah kata tidak sempurna, tetapi yang bernuansa negatif. Jadi minda kelas ketiga dan lawannya, jika kita selalu sebut, ialah minda kelas pertama lah, di mana negara-negara maju dan sebagainya, kita katakan mereka punya minda kelas pertama. Jadi minda kelas ketiga ni kalau kita tengok dalam secara spesifik, maksudnya dia tidak maju, dia bersifat tidak baik, pasif, segala-gala yang boleh katakan sebagai negatif. Sebagai contoh, kalau dalam konteks persekitaran, contohnya minda kelas pertama dia tidak membuang sampah merata-rata. Tetapi orang minda kelas ketiga ni dia membuang sampah merata-rata. Jadi saya kira minda kelas ketiga ni, sekiranya kita tidak mahu ia menjadi realiti untuk kita, maka kita perlu berbalik kepada asas mentaliti, iaitu pemikiran itu perlu dimajukan agar kita boleh menjadi minda kelas ataupun mentaliti kelas pertama tu. Saya tertarik sebenarnya apabila dengan penjelasan Doktor mengenai mentaliti kelas ketiga, dan sebenarnya kita ada anak muda di sini yang menjadi seorang presiden, memimpin sebuah pertubuhan bukan kerajaan. Pada pandangan Mark sendiri sebagai anak muda, apakah pandangan you mengenai mentaliti kelas ketiga?
Thank you, Niza. Thank you, Yusuf. So, regarding this attitude, I think it's something that a lot of us we grow up with. So we don't know whether it's right or we don't know whether it's wrong. It's just pure instinct for us. For example, if we look at the issue with waste, then it could be something as simple as, oh, I don't have a place to throw my waste. Maybe if I'm in a car, I open the window, I just throw it out the window. So maybe it's because of our upbringing. As someone who is young, you represent the youth itself and you engage a lot with the younger ones. Do you see this third class mentality amongst the youth or not these days? Especially because orang muda zaman sekarang dia orang banyak expose dengan TikTok semua ni dan banyak perkara-perkara ni ada menginfluencekan perangai dan behavior dia orang. So how do you see it from the perspective of the young ones? Definitely ada. Like it's not something that is fixed to an age. Tidak semestinya only orang yang lebih tua membuatnya, but actually it's something that everybody does to an extent, and I think a lot of the times people tidak menyadarinya. Like they just practice it without knowing. Macam saya tertarik dengan Mak ada memaklumkan macam mana cara kita membesar doktor, didikan kita sebenarnya. Pada pandangan doktor pula bagaimana? Adakah contoh yang tidak baik itu kita boleh dikelaskan dia akan jadi turun-temurun, which is macam daripada anak yang kecil, oh betul lah ni. Jadi ikutan jadi warisan. Saya rasa itu satu persoalan yang sangat penting dan menarik sebab kita bercerita tentang mentaliti. Nak ada mentaliti ni, saya kira dia tak lain tak bukan dia akan berkait rapat dengan cara seseorang itu membesar, cara dia dididik. Jadi bila cerita tentang didikan, dia sama ada di rumah atau di sekolah, environment dia, persekitaran sekeliling kan. Jadi saya rasa mentaliti ni dia tak boleh lari daripada kaitan dengan upbringing tadilah, perkataan upbringing tadi tu ataupun cara dia dibesarkan. Jadi bila dalam suatu suasana di mana dia memang melihat orang sambil lewa, dia memang akan anggap, oh tak apa, saya tidak perlu untuk melakukan sesuatu yang ekstrim kerana saya akan dianggap sebagai seorang yang mungkin luar biasa, bukan luar biasa lah, maksudnya pelik atau sebagainya. Ya, betul. Tapi bila kita tengok kalau di suasana yang sangat menjaga persekitarannya, sebagai contoh negara maju, kalau pengalaman saya sendiri di negara matahari terbit di Jepun, mereka serba-serbi sangat limited. Ruangnya sangat limited. Jadi kita dapat lihat bagaimana dia dah mendidik anak-anak muda dia sedari kecil, daripada sekolah, daripada rumah, supaya tidak sambil lewa, tidak sembrono, tidak sesuka hati. Buat sesuatu perkara semuanya perlu ada berhati-hatilah, berhati-hati. So dari situ kita dapat lihat bagaimana mentaliti mereka ni sangat maju dekat, sebab mereka memang tahu bahawa nak buat sesuatu perlu tengok pada kos ataupun efek, kesan kepada perbuatan-perbuatan itu. Jadi saya sendiri berada di universiti mengajar anak muda juga. Saya dapat lihat akademik membantu dalam mereka menjadi seorang yang bijak dan terpelajar, tetapi tak lain tak bukan upbringing tu tadi mereka punya sejarah keluarga dan sebagainya berbeza. Jadi bagaimana saya dapat melaksanakan peranan saya untuk membentuk mentaliti ataupun cara fikir yang kita boleh katakan sebagai kelas pertama itu tadi, di samping kita mengajar mereka ilmu-ilmu tentang kejuruteraan dan sebagainya. Jadi saya rasa itu sangat penting. Doktor, upbringing seperti yang dikatakan oleh Mak tadi, adakah ini adalah salah satu faktor menyumbang kepada mentaliti kelas ketiga ni? Adakah juga sistem ataupun environment, suasana rakan sebaya yang bercakap macam sebagai contoh, kalau I tegur kawan I, janganlah buang merata-rata, and kawan akan macam, you ni kenapa kecoh lah, relax boleh. Adakah ni juga menyumbang kepada behavior ni? Saya rasa ada, memang akan ada. Sebab kita sedia maklum anak-anak, mereka mudah terpengaruh dengan rakan sebaya. Dia akan tengok kawan-kawan dia. Apa yang kawan-kawan dia buat, dia akan cuba ikut. Jadi that's why bila mentaliti ataupun satu kelompok, kita cerita tentang individu. Okay? Apabila setiap individu tu dididik dengan satu perkara yang betul, asas yang betul, mentaliti yang betul, dia akan mempengaruhi cara fikir. Cara fikir dia, cara dia menilai sesuatu, cara dia membuat sesuatu. Selepas itu, dia akan mengesan dia punya tindakan.
Okey, tindakan. Jadi bila kita cerita tentang individu-individu yang mana mereka akan menjadi satu keluarga, satu kelompok lah, keluarga dan seterusnya masyarakat. Jadi tak lain tak bukan kita tak dapat lari. Manusia ni dia ada, lagi-lagi Malaysia ni, manusia ni dia memang ada sistem, dia mudah terpengaruh dengan dia punya sekeliling dan sebagainya kan. Jadi nak tak nak memang kita terpaksa terima hakikat adanya pengaruh daripada orang kata apa, sekeliling. Ya. Jadi sekiranya upbringing setiap individu itu baik dan betul, maka kita tak perlu risau sangat pengaruh dengan sebaya sebab dia memang dah betul, baik semuanya. Sebab dia akan rasa apa yang dibuat ni betul, jalan yang betul. Dan kita akan juga mengupas dengan lebih mendalam mengenai perkara ini. Dan pastinya anda jangan ke mana-mana, kita akan berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini hanya dalam Dialog TVS. Baik, bertemu kembali Dialog TVS bersama saya Yusof dan Nisa. Kali ini kita membincangkan mentaliti kelas ketiga sampai bila. Menarik kan topik ni, Yusof, sebenarnya. Sebenarnya ini sangat dekat dengan hati diri kita sendiri saya. Diri sendiri sebenarnya. Betul. Sebab ini untuk pembangunan komuniti dan secara keseluruhannya. Secara keseluruhannya. Tadi kita dah membincangkan mengenai influence upbringing dan juga influence rakan sebaya berkenaan dengan mentaliti kelas ketiga ini. Dan saya tadi nak bertanya kepada Encik Mark, adakah rakan sebaya punya pengaruh ni memainkan peranan yang penting kepada pemikiran ataupun behavior seorang anak muda ini? Dari pandangan anak muda sendiri, you mewakili seorang anak muda, adakah you melihat perkara ini, rakan sebaya memberi pengaruh? Have you ever experienced it yourself even? Okay, yeah. I think in relation to young people, yes, having a good friend to go with you on this journey is very important because let's say if you want to do anything, if you don't have friends who are supporting with the same mindset, it's very difficult to change. For example, let's say you want to start a new green habit, you want to throw your rubbish only inside the rubbish bin, but it's far away, so you hold on to it. If your friend doesn't say, oh yeah, it's a good thing, let's do it together. If your friend says, tak apalah, just buang it into the bush, then you also will feel like, oh, very susah, like I want to do something good but nobody support me. So support tu memang penting. But do you think support is really needed for somebody to change themselves ke? Ataupun diorang yang kena ubah sendiri? What do you think? I think support is very important. First, of course, we want to change ourselves. Tapi kalau kita tidak ada support, after 1 bulan, 2 bulan, we will also feel penat. Like, so susah. I want to do this. Like nobody is helping me. Nobody is doing this together. So, most important is you need to find people who also want to do this together with you. And I think from there, that's how we change the mentality. Pada pandangan doktor, orang yang lebih pengalaman, macam mana doktor sokongan itu? Jadi macam kita lihat anak muda cakap macam kalau tak ada support daripada kawan-kawan, tapi sebab kita dalam circle yang sama dengan kawan-kawan, kita keluar, kita lepak, kita minum kopi dengan orang yang sama, tapi the mentality tak sama. Jadi kita perlukan support. Macam Mak cakap tadi, dalam sebulan kita akan penat. Macam mana doktor? Ya, betul. Saya kira support ni memang semua orang perlukanlah, ya, support bantuan dari dalaman diri sendiri ataupun daripada orang luar. Jadi dalam konteks yang kita cerita pada hari ini ialah tentang isu mentaliti kelas ketiga dan secara fokusnya lagi tentang sampai bila kan. Maksudnya bila nak berubah tu mungkin drive tu datang dari diri dia sendiri, daripada dalam diri sendiri, tapi bila dia melihat semua orang tidak ada drive tu, tidak ada semangat tu, tak kisah, dia akan rasa macam tak apalah, baik saya stay macam saya yang dulu. Jadi itu memang itu kita boleh juga kata tak ada support lah kan, tak ada sokongan daripada environment ataupun persekitaran dia. Jadi memang sangat penting. Okey, support ni pula saya lihat bukan sahaja dari segi pengaruh rakan sebaya ataupun sekeliling, tetapi juga daripada saya boleh kata pihak atasan, daripada institusi dan sebagainya lah dalam konteks itu maksudnya. Jadi itu saya cakap tadi, berbalik pada isu mentaliti tadi, maka sekiranya seseorang itu dia ada rakan-rakan yang sama mentaliti, okey, jangan buang sampah ataupun jangan buat itu, jangan buat ini, benda ini tak betul. Maksudnya mereka akan saling menegur antara satu sama lain. Jadi sistem tu dah cantik, support tu dah ada, maka dia akan membawa kepada tindakan yang lebih
mentaliti yang lebih maju ke hadapan. Doktor pernah menegur seseorang ke tidak berkenaan dengan perkara ini? Dalam konteks menegur secara dari segi mentaliti ataupun perbuatan? Perbuatan, mentaliti, dan berjayakah teguran itu? Untuk mengubah dia pemikiran. Menegur ni dia kena ada seni dia. Betul. Bagi seorang pensyarah ni, kalau kata kita menegur secara terus, mungkin dia akan tidak diterima dengan baik. Jadi berlapik lah menegur tu pernah ada. Maksudnya dari segi saya sebagai seorang individu pun di dalam sebagai seorang ahli masyarakat, kalau di luar menegur tu kita cuba menggunakan cara yang berlapik ni, orang Malaysia ni mudah nak terima lah. Kalau kita tegur secara direct tu mungkin dia akan terus jauh, dia tak terima kan. Jadi dari segi pengalaman saya banyak menegur tu dalam konteks yang berlapik, berbahasa yang lebih boleh mudah diterima, dan saya lihat perubahan tu ada. Doktor, kalau kita lihat kalau kita seorang itu dibesarkan, dididik dengan perkara yang tak apa, boleh je buat, sebab nanti akan ada orang yang akan tolong buat. Sebab kita tahu dalam pekerjaan ni kita akan ada tukang bersih, tukang ambil. Kita ambil perkara yang paling mudah lah, maksudnya contoh yang paling ketara apabila kita makan di restoran makanan segera, which is terutamanya. Sebab kita memang ada pekerja, tapi kita makanan pun segera, nama pun restoran makanan segera, kita order, semua kan self service. Jadi sometimes ada setengah restoran pun dia dah pelekat di atas meja, tolong bersihkan meja selepas makan. Jadi perkara itu pun tidak mampu dibuat. Bagaimana contohnya lah, macam kita dididik, tak apa, boleh, tak apa, biar je. Boleh, nanti akan ada orang bersihkan. Dan apabila masuk ke alam persekolahan, kita dididik oleh guru, lepas tu bergaul pula dengan rakan-rakan yang mempunyai mentaliti, kita kena buang di tempat yang betul, kita kena letak di tempat yang betul. Jangan buat macam ni, jangan macam tu. Macam mana pula dia nak membawa pulang perkara itu di rumah untuk beritahu kepada adik-adik, kepada ibu bapa, macam kita tak boleh buat macam ni. Bagaimana? Betul. Sebab dia memang dah jadi macam perkara, benda tu dah biasa. Memang macam ni. Macam tu. Macam ni, betul. Saya sangat setuju lah. Maksudnya dia berkaitan dengan keyword yang kita sedang sebut pada hari ini. Mentality, support system tadi tu, pengaruh ataupun upbringing dan sebagainya kan. Jadi bila mentality, tak apalah, nanti ada orang akan buat. Dia datang daripada kita kecil sebenarnya. Budak-budak ni dia suci tau. Dia tak tahu apa yang betul, apa yang salah. Kalau kata kita cerita tentang anak-anak yang kecil. Betul. Dia biasanya orang yang ada pemikiran, tak apa nanti ada orang buat. Biasanya orang dewasa kot. Bukan kanak-kanak yang kecil. Kerana kanak-kanak yang kecil ni dia tak tahu benda tu. That's why saya rasa upbringing tu perlu betul. Pendidikan di sekolah dan di rumah perlu betul, sehingga kan mentaliti tu dibawa sehingga dia besar. Dia tak ada mentaliti tak apa ada orang akan buat. No, I need to do this. Saya perlu buat. Saya perlu mulakan. Mentaliti tu yang dididik daripada kecil, yang daripada mereka kecil lagi saya rasa. Jadi kita daripada kecil, kita ada cita-cita. Daripada kecil, cikgu tanya, cita-cita nak jadi apa? Awak nak, siapa idola awak? Maksudnya, kita dah tanamkan minda untuk maju kepada anak-anak. Tapi kita jarang menanam, kita mungkin perlu menekankan minda nak maju dari segi akhlak tu, dari segi kita punya moral kepada anak-anak, supaya mereka menjadi seorang dewasa yang tak ada mentaliti, aku tak buat, nanti ada orang buat. Macam like a boss, orang kata. Itu saya rasa penting. Daripada kecil kena ada, supaya satu hari nanti kalau kita contoh, kalau kita start daripada sekarang, Malaysia semua orang pemikiran macam tu, kita didik daripada anak-anak, 30 tahun nanti mungkin Malaysia akan menjadi satu negara kelas pertama di mana semua mentaliti rakyat dia maju. You know, the government, kerajaan bermacam-macam inisiatif sudah dilaksanakan untuk memupuk semangat ataupun kesedaran civic ni. Especially daripada saya muda dulu, saya dah nampak kempen-kempen yang menjurus ke arah tersebut. Mark, soalan kepada anda, do you think betapa efektifkah kempen-kempen tersebut untuk memupuk nilai-nilai civic dalam golongan muda yang sudah dewasa sekarang? What do you think? I think bagusnya that the government is doing this kind of program, tapi I still feel that dia tidak mencukupi, because if you want a program to be effective, it has to continuously berjalan for somebody's whole life. So there are different stages, like when you are in kindergarten, then you learn something. When you go in
primary school, you learn something. So every tahap, you will continuously engage, you will learn and you will practice. If not, kalau tidak, after a while, kan kita akan lupa. Betul. Tapi sebab kalau kita ikutkan daripada kita kecil, kempen recycle 3R telah diwawarkan, telah bergiat aktif. Betul sebenarnya. Tapi sehingga sekarang masih lagi berterusan. Jadi kita balik kepada pemikiran bagaimana untuk kita ubah yang perkara yang telah terlekat di dalam pemikiran kita, which is adakah kita boleh katakan kempen itu tidak berkesan ataupun bagaimana? Apakah penekanan yang boleh diserapkan ataupun ubah cara berkempen untuk kita memastikan perkara ini terkesan kepada semua golongan pihak, Mark? I think it's important that we have to think of everyone in the system, not only like kanak-kanak, tapi let's say if we tengok the keluarga, how does the ibu contribute, how does the bapa contribute, how do they do things together? Because if they are together, more likely they will want to do more rather than this is requirement dari sekolah saja. So I just Betul. like kumpul something and bawa. Kumpul newspaper. I remember those days. Bawa newspaper banyak-banyak pergi kelas. Cikgu ni dapat pointer tinggi. Betul. Point Mark tu sangat menarik. Sebab dia bukan dekat sekolah aja, which is kita kena terapkan juga di rumah. Sepatutnya macam kalau orang yang lebih tua, kalau dulu sebelum ini mereka tidak mempunyai pemikiran sebegitu, mungkin anak-anak yang pulang kata ibu tak boleh macam ni, ayah tak boleh macam ni. Jadi mungkin dengan keterbukaan yang lebih mengikut peredaran, betul anak-anak berkenaan dengan perkara cara inilah. untuk kita berfikir sebenarnya. Yes. Dan apabila kita bercakap mengenai mentaliti ini, dia bukan berkaitan dengan kebersihan saja sebenarnya, Yusof. Kita lihat kadang-kadang cara parking kereta. Saya rasa semua setuju dengan saya apabila kita melihat parking kereta. Asal boleh je nak parking. Contoh kalau kat satu tempat tu parking kereta tu banyak. Tak apalah, you boleh parking melintang, sedangkan kita boleh parking macam tegak macam tu kan. Jadi yang viral main chop-chop parking. Itu satu, chop parking, lepas tu parking tidak mengikut secara kesesuaian, motor parking di tempat kereta. Jadi apakah cara paling berkesan untuk kita memberi kesedaran kepada golongan-golongan ini? Adakah media sosial boleh memainkan peranan penting? Perlukah wujud satu grup group of influencers untuk berkempen ataupun perlu letakkan macam contoh macam kalau kita lihat masa apa tak jadi hari ini, dulu masa PKP kan popular. Benda-benda macam tu kan dia boleh memberi kesan tau, sebab orang sekarang lebih kepada social media dan segalanya. Adakah kempen seperti macam kempen dia letak parking macam mana hari ini? Apabila kereta dia masuk dalam media sosial macam tu, mungkin akan memberi kesedaran. Simpan dulu jawapan. Kita akan berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, hanya dalam Dialog TVS. Baik, bertemu kembali dalam Dialog TVS. Pastinya Yusof, tadi kita berbincang mengenai pelbagai perkara, sokongan dan juga bagaimana untuk kita mengatasinya. Kempen berkenaan dengan mentaliti kelas ketiga sampai bila. Sebelum kita berhenti rehat tadi, saya ada bertanyakan soalan kepada panel. Adakah kuasa viral ataupun social media memainkan peranan penting untuk menyedarkan setengah golongan ini untuk menyatakan apa yang mereka buat itu tidak betul? Doktor. Ya. Perlu ke kuasa viral? Diviralkan. Dah kena viral baru macam baru sedap. apa yang I buat ni salah lah. Macam tu. Saya kira tidaklah semua orang suka diviralkan. Betul. Semestinya. Jadi kalau diviralkan benda yang baik tu kita sukalah. Tapi kalau kita viral benda yang tak bagus kita tak suka. Kalau tak suka jangan buat. Itu je point dia kan. Saya teringat juga bila kita cerita tentang kempen-kempen dahulu kita TV kempen kita semula yang baling botol kaca tin masuk. Dia akan masuk kan. Dan memang daripada dulu kan. Dan kita itulah medium pada ketika itu, iaitu radio dan TV. Bila zaman sekarang ni saya rasa dia lebih meluas, media sosial dan sebagainya. Jadi saya kira perlu menggunakan medium-medium yang ada sekarang ini untuk menyebarkan lagi kesedaran untuk berubah kepada mentaliti kelas pertama, supaya kita ada daya saing dan juga kita ingin menuju ke arah yang lebih maju. Saya kira perlu. Cuma saya melihat
kalau kita tengok tadi kita cerita tentang TV, radio punya kempen tu, macam taklah kita tak kata gagal, dia tak impactful. Okay. Jadi perasaan saya punya telahan saya mungkin menggunakan media sosial ni juga sedikit sebanyak mampu mengubah minda ataupun pemikiran masyarakat mungkin muda ataupun yang sekarang cyber, tetapi mungkin dia tidak akan 100%. Dia tetap akan berbalik kepada sistem sokongan dan juga pendidikan. Jadi media sosial hanya menjadi satu medium untuk maintain ataupun untuk menyemarakkan semangat itu yang sepatutnya sudah sedia ada dalam diri setiap manusia. Di mana perasaan dalam diri dia tu perlu ditanam dengan subur semasa sekolah dan di rumah. Sedari awal kehidupan dia. Itu pendapat saya. Mark, bagaimana pandangan anda? I agree with Doctor because I think it's very true. A while ago, I saw online ada this kereta. I think tak tahu parking tidak bagus ke apa, tapi they put a lot of sticky note on the car, and then like the driver macam tidak puas hati lah, kenapa you do this to me, and dia marah, and the host said like, oh actually he's trying to tell this person to park properly next time, jangan like that, but I think there are different ways to do it. Tidak semestinya we shame people, but we should all learn together on how to become better people. Tujuan dia sebenarnya, Yusof, bukanlah untuk memalukan setengah individu itu. It just macam the other way untuk kita memberi kesedaran atau macam what yang you buat ni adalah salah. Parkinglah properly supaya orang lain pun dapat parking dengan betul. Pendekatan ni lebih gerila kata orang. Betul. Lebih, sebab macam bila kita cakap elok mungkin tak kita bagi kempen secara macam damai. Dia tak boleh nak terima macam okey lalu begitu sahaja. Tapi apabila kita menggunakan bolehlah kalau dikatakan sebagai sedikit harsh, mungkin macam salahlah aku buat. Kalau berulang kali dan asyik kereta yang sama, asyik orang yang sama masuk lalu dekat FYP ke, lalu dekat page dia ke, so mungkin dia akan memberi kesedaran secara tidak langsung dan macam okey, next time I nak parking betul-betul, takut nanti kereta I jadi FYP pula dekat page dekat social media famous lagi I. Ialah viral kerana perkara yang tidak baik. So baik, sebelum kita beralih ke topik seterusnya berkaitan dengan mentaliti ini, ingin izinkan saya berkongsikan berkenaan dengan data negara terbersih di dunia ya. Dan semestinya untuk menjadi negara terbersih di dunia memerlukan kesedaran sivik yang tinggi, mentaliti kelas pertama. Ini semua berkait rapat dan kajian ini dibuat oleh Yale University dan Columbia University. Dan statistik yang terbaru adalah untuk tahun 2022. Negara paling bersih adalah Denmark, diikuti dengan United Kingdom, Finland, Malta, Sweden, Luxembourg, Slovenia, Austria, Switzerland dan Iceland. Dan negara-negara ini mereka tidaklah secara fizikal sahaja bersih, tetapi kajian ini dia merangkumi polisi-polisi, objektif polisi seperti perubahan iklim, kesihatan alam sekitar dan daya hidup ekosistem yang merangkumi juga faktor-faktor seperti kualiti udara, seperti pengurusan sisa buangan dan air, biodiversity, perlindungan spesies yang hidupan liar dan kemampanan alam sekitar. Jadi Malaysia unfortunately adalah di tangga 130 buat masa ini. Dan negara di Asia yang menduduki tangga tertinggi adalah Jepun, which is tangga ke-25. Yes. Jadi doktor, bagaimana untuk kita menaiki tangga? Ya, saya pun tertarik dengan data yang disebut oleh Yusof tadi ya. Surprisingly Jepun yang saya rasa sangat bersih, contoh yang sangat baik, macam sangat perfect lah. Betul, bagi saya dah sangat perfect pun berada di tangga ke 25 kan. Tapi bila mungkin dia lebih menyeluruh Sadi itu mungkin lebih menyeluruh menyebabkan Jepun berada di tangga yang lebih bawah. Tapi bila kita cerita tentang tajuk kita pada hari inilah, sampai bila? Dia bukan lagu kalau kita tahu ada lagu. Kita kena tanya diri kita. Kadang-kadang realiti ni bila dia pahit untuk ditelan, dia akan menyebabkan satu reaksi untuk bermula melakukan sesuatu. Jadi bagi saya mungkin ia satu perkara yang baik bila kita sedar realiti ni, macam tadi kita sebut, kita berkempen secara lemah lembut, susah nak terima kan. Mungkin bila kita trigger dengan suatu yang mungkin negatif atau satu yang mengejutkan, dia akan melahirkan satu perasaan untuk berubah.
mungkin boleh guna pendekatan begitu. Jadi saya rasa kita perlu sedarlah hakikat bahawa kita berada di keadaan yang sangat parah. Maka kita perlu bermula dari satu titik, senang cerita dari sekarang lah. Dan daripada sekarang kita perlu mengubah ke arah minda kelas pertama tu tadi. Of course, kita perlu bincang apa cara-cara dia, siapa yang perlu main peranan dan sebagainya. Benda tu memang akan mengambil masa. Tetapi perkara paling mudah mula pada diri sendiri dan kemudian kita perlu lihat benda asas. Benda yang baik kita kena buat. Bukannya tak apa kot, biar orang lain mula dulu. Itu memang mentaliti yang sedia ada. Biar orang lain mula dulu. Biar saya tak boleh buat, nanti orang lain akan buat. Benda macam tu memang dah ada. Saya boleh kata nak kata berakar umbi pun boleh, mungkin juga ya dalam diri kita. Jadi perlu sedar realiti dan kemudian set satu keinginan untuk bermula dari sekarang. Itu pendapat saya. Pendapat Mark? I think that's a good point. But let's say if we are comparing like let's say Malaysia dengan Jepun, memang ada perbezaan, and we cannot say like maybe Japan is like their waste management is very good, very clean, and because everybody knows what to do, but that is already their system, they are already familiar with it. Whereas if we look in Kuching, we look at Sarawak, our environment is totally different and our culture is different. So I think one way to move forward would be to really study and to see, who are we and what will be the best way to grow. Sebagai seorang presiden NGO yang mengetengahkan kemampanan alam sekitar kebersihan, you've seen a lot of things. How do you see the progress of our waste management di Sarawak? I think our waste management in different areas, some are good, some are not so good, because I understand that Sarawak, we have a huge geological area, and sometimes it's difficult to assess certain parts. If let's say the village is 5 hours away, maybe does not have proper road, how do we go and get the trash, and how do we dispose it properly? And it's nobody's fault. Like, this is not anybody's fault, but this is purely because it is a huge logistic issue in Sarawak. And I think we need to be more considerate, and we shouldn't be pointing fingers like, this is masalah orang kampung. I think this is everybody's problem, and we need to address it properly. Apabila kita bercakap mengenai pengurusan sampah secara keseluruhannya, sebab itu yang paling penting sebenarnya, dia lahir daripada diri kita sendiri, bagaimana untuk kita menguruskan sampah kita sendiri, bukan sampah orang lain, sampah kita sendiri. Mengambil contoh sebenarnya di Kuching sendiri, sebab kita tengok lately memang pelbagai event-event besar, berlangsung, tapi unfortunately apabila selepas event tu berlaku, kita ada konsert rakyat and everything. Konsert rakyat, kita ada kapal berhias, ada perarakan. Boleh katakan untuk daripada bulan lepas, setiap minggu kita ada event besar. Daripada Julai actually. Apabila malam kita tak nampak sangat, keesokan paginya tong sampah dah penuh, dekat bawah tu masih lagi sampah. Yang macam adakah ia masalah tidak cukup tong sampah ataupun adakah terlalu banyak sampah dibuat? Where is the problem actually? Saya rasa poin yang diutarakan oleh Mark tadi dan juga persoalan ni berkait rapat. Berkait rapat. Sebagai contoh, dia katakan waste management tadi, kalau kata di luar bandar yang sukar dicapai dan sebagainya, sepatutnya ia akan melahirkan mentaliti yang lebih kesedaran kepada rakyat itu bahawa oleh kerana tempat saya ini tidak dapat dimasuki oleh pihak perbandaran, saya perlu menguruskan sampah dengan lebih baik sendiri. Sepatutnya mentaliti begitu. Itu yang saya nampak di negara yang Jepun contohnya, even di kampung, ya betul, di negara maju yang saya nampak, even di kampung mereka lebih sedar, kalau kita di kampung kat Malaysia ni tak apa, campak je dekat luar tu, nanti dia mengalir lah mana-mana macam tu. Tapi tidak begitu di negara maju. Jadi sama juga, walau di mana kita berada, dia akan berbalik kepada sikap yang asal kita tu, mentaliti itu tadi. Jadi apatah lagi yang duduk di bandar, seperti mana tadi yang kita sebut tadi di Kuching contoh event. Ada satu perkara yang sangat menyedihkan sekiranya duduk di bandar dalam keadaan yang kita boleh katakan sebagai maju, segala-galanya boleh dicapai, tetapi masih ada isu pembuangan sampah di rata-rata tempat dan sebagainya. Mungkin kita faham tong sampah itu kecil, sekurang-kurangnya mereka letak di sekeliling tong sampah itu tak apa kan, tapi kita dapat lihat mereka letak di merata-rata. Sepanjang jalan. Sepatutnya kalau dah tahu memang dah penuh dan sebagainya, bagi saya tak ada masalah kalau kita sekadar pegang dan bawa balik, letak dalam kereta. Sepatutnya begitu, bawa je balik. Kita kena mula
sayangkan kita punya tempat lebih daripada orang lain. Kerana saya melihat apabila kita sendiri tidak menjaga tempat kita, orang luar yang datang mereka akan buang. Perkara ini berlaku di depan mata, berlaku di depan mata saya minggu lepas. Seorang warga luar negara, dia ambil botol, dia just nampak begitu di depan mata saya. Okay. Saya marah, tapi since dia sangat jauh daripada saya tak dapat panggil dia. Okay. So saya ambil dan saya buanglah. Jadi begitu pengalaman di luar negara. Kalau saya tengok, bila kita melihat warga rakyat itu sendiri menjaga dengan baik, kita sebagai orang luar takut nak buang. Sebab kita takut benda tu akan bercanggah dengan budaya setempat. Jadi begitu kita perlu ubah. Mungkin orang luar beranggapan, oh tak apa kot dekat sini, memang macam tu. Setuju. Saya rasa begitu. Malaysia ni tak apa-apa, boleh buang, boleh itu, boleh ini. Jadi ia memalukan dan merosakkan diri kita sendiri. Kita perlu ubah supaya orang luar hormat dan takut melakukan sesuatu yang salah di tempat kita. Bagaimana untuk kita ubah? Adakah kita perlukan polisi atau dasar yang lebih ketat? Kita akan bincangkan selepas ini. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami hanya di dalam Dialog TVS. Bertemu kembali Dialog TVS bersama Yusuf dan Nisa. Topik kali ini adalah mentaliti tahap ketiga. Kelas ketiga. Kelas ketiga. Maafkan saya. Jadi tadi kita dah membincangkan masalah pelbagai masalah, sokongan, daripada faktor mengapa jadi. Betul? Adakah kempen tak berkesan? Adakah seseorang tidak melakukan kerja mereka? Dan bermacam-macam lagi. Tapi kita nak tahu sekarang macam mana nak mengatasi masalah mentaliti kelas ketiga ini, because sampai bila Nisa, betul kan? Doktor, sampai bagaimanakah kita nak mengatasi masalah membuang sampah rata-rata, parking tak ikut suka hati dia je? Adakah kita perlu melihat polisi atau dasar yang lebih ketat? Kita ambil contoh paling dekatlah negara jiran, Singapura. Kita tahu Singapura mempunyai satu undang-undang yang sangat ketat. Which is kalau kita naik e-hailing pun kita tak boleh nak berhenti tempat yang macam dekat sinilah, berhenti kat sini je. Depan sikit. No, dia kata kat mana sepatutnya point untuk berhenti, dekat situlah berhenti. Otherwise you nak bayar saman ke? No chewing gum, merokok pun di zon-zon yang tertentu. Bagaimana? Pendapat saya lah, di Malaysia ni, orang Malaysia memang tak suka dikongkong dengan ancaman-ancaman dan hukum-hukum yang begitu. Sebab rokok pun kita dah kuat kuasa kan di kawasan-kawasan yang tertentu. Ya, itu pun dah cukup bising lah. Betul. Kan? Jadi saya kira kita di sekolah contoh kita tak suka guru disiplin, rotan, pukul kita, marah kita, betul tak? Kita berolah, orang Sarawak kata berolah ini kena marah. Kita tak suka. Kalau kita tak suka, maka kita perlu lebih berdisiplin dan boleh, tak ada masalah bermain asalkan berada dalam situasi yang terkawal dan juga tidak melebih-lebih. Jadi dalam konteks mentaliti kelas ketiga, bila kita cerita tentang sampah, disiplin, mentaliti dan sebagainya, bagi saya secara mudahnya, sebagai seorang rakyat Malaysia jugalah, saya sendiri pun ada perasaan itu, tidak suka dikongkong dengan denda, saman, polisi yang ketat. Singapura sebagai contoh kita sebut tadi, mereka tak boleh buang sampah, kalau buang sampah mereka didenda. Kita tak suka macam tu, betul tak? Jadi bagi saya lebih baik kita menggunakan sikap proaktif untuk mengubah sikap kita supaya lebih baik. Itu jauh lebih baik daripada kita buat sesuatu kerana kita takutkan hukuman. Kita nak buat sesuatu kerana kita ingin menjadi seorang yang betul, ingin melakukan perkara yang betul. Jadi perlu ada sikap untuk mengubah diri kita tu. Perlu, itu adalah motivation yang paling penting sebenarnya. Dan dari pihak yang bertanggungjawab, polisi pula, bagi saya mungkin perlu engage dan lebih educate, mengajar masyarakat dalam pelbagai cara yang ada supaya benda ni berakar umbi dalam masyarakat. Sebagai contoh, sistem pendidikan. Segi pendidikan mungkin kita boleh ubahkan daripada kita banyakkan lagi aktiviti-aktiviti bersifat kemanusiaan, ke moral dan sebagainya. Itu di peringkat sekolah lah. Jadi itu pendapat saya buat masa ni. Ya. Mark, Sarawak Eco Warriors, misi adalah untuk melestarikan alam sekitar, a sustainable environment. How does this correlate with your organization's objective to overcome this mentality, the third class mentality? I guess it's very close-knitted to what your NGO is fighting for, right? Yeah. So in Sarawak Eco Warriors, something that we are constantly looking forward to is getting people engaged with conservation work. At the end of the day, we don't want to be purely like running events, getting people involved, but we want these people to become leaders, to start off their own initiatives.
And part of that is, I think it's linked with policy as well, because if we want to, like, the root of policy is doing the right thing, and I think there is a gap where, you know, sometimes policymakers, they want to make the best decision, but they may not know what's happening on the ground. They may not know what the community wants, and so where I see everything coming together would be getting people involved, getting them engaged, getting them to become leaders, and effectively, at the end of the day, working with policymakers to come up with solutions that are beneficial for everyone. And at the same time, these solutions are doable. It's not just something nice on paper. Apabila kita cakap mengenai polisi, sebenarnya ada juga beberapa perkara ataupun polisi yang telah dikuatkuasakan di Malaysia ini, dan kempen-kempen seperti membawa bekas sendiri, beg sendiri apabila kita pergi membeli belanja. Kita bagi contoh Kuching Food Fest yang telah menggalakkan pengunjung-pengunjung untuk membawa bekas makanan. Vendor-vendor sendiri tidak boleh memberi plastik kepada sebab saya rasa kebanyakan event-event pun telah menjalankan polisi ini. Jadi bagaimana pula pandangan daripada Mark sendiri untuk melihat apabila kempen ini diteruskan dengan memberi support kepada perkara ini dapat memberi kesedaran kepada pengguna untuk mengamalkan perkara yang baik ini? Bagus. Ya. Patutkah ia di-extendkan kepada semua? Ya, semua. Sebab semua tempat. Ada kedai sebenarka yang memang mengalahkan no plastic bag at all. Dia tidak ada charge, sebab setengah tempat dia charge. Kalau pada pandangan saya, kalau RM1 pun orang sanggup bayar untuk bayar apabila rather than bawa bag sendiri. Yeah, I think that's a good way forward. Like we start with small steps. I think a while ago, Kuching Council also had the no straw movement, and then from there it went on to no plastic bags. But also, I think it's important to be mindful of what are we doing. Just because we say no plastic bags, if we switch to paper bags, where do these paper bags come from? Are we destroying the forest just to make these bags? But either way, we are moving quite progressively now. Bagaimana dengan penggunaan plastik mudah urai? Adakah ia membantu? Plastik mudah urai. So that is not always a good idea, because sometimes these biodegradable bags, they have certain conditions. Like, for example, you need oxygen, or you need light or heat. And if you do not reach this, then it can be worse for the environment. Maybe you are going to be releasing toxins and methane gas, which may be worse for the environment. I see. Doktor dah lama duduk di Jepun, belajar dan mengenali budaya mereka. Mereka tidak ada polisi, tidak ada plastik, kan? Ya, betul. Boleh doktor kongsikan sikit? Setakat yang saya perasan sepanjang saya belajar di sana, tak ada lagi kedai yang bila saya minta plastik dia tak bagi. Mereka memang suka plastik. Kalau biskut tu, satu-satu biskut tu dia bungkus dengan plastik. Sebagai contoh. Ya. Sampai kan saya kata memang setiap satu dibungkus. Rajin pula, terlebih rajin. Saya kira benda tu berbalik kepada bagaimana dia educate rakyat dia supaya menguruskan sampah tu dengan betul. Dari situ, polisi akan jadi lebih mudah. Policy making itu akan jadi lebih mudah. Jadi itu yang saya sebut tadi, kita nak melaksanakan polisi yang keras kepada rakyat, mungkin akan jadi tentangan balik. Betul. Kita perlu ada sesuatu, kita perlu memahami bagaimana untuk mendidik rakyat supaya polisi itu dapat dibuat dalam keadaan yang semua orang boleh terima. Kita ingat lagi awal-awal dulu masa tiada kempen plastik bag tu, agak banyak tentangan. Aduh, susah nak beli barang. Macam mana you nak suruh saya beli barang tapi tak ada plastik. Tapi slowly ada pihak yang menerima benda tu dengan membawa bekas setiap kali dia nak beli barang. Jadi ada yang berjaya untuk menerima benda tu. Dan masih ada segelintir yang belum. Jadi untuk capai ke tahap di mana semua orang boleh bawa plastik sendiri, contoh untuk membeli barang, saya rasa perlu bermula step by step lah. Kita perlu step by step. Jadi polisi tu perlu step by step. Contohnya mungkin polisi kita educate rakyat untuk pandai uruskan sampah dulu, ataupun settlekan tiada apa-apalah, contoh parking tadi. Okey, kita kesedaran sivik yang asas tu. Kita let's do something right. Contoh buat sesuatu dengan betul. Di situ dia akan nampak, yang ni salah, maka semua orang akan kata ni salah, sila buat yang betul. Jadi masing-masing akan menegur. Tiada isu
seorang tu buat benda yang salah tu dibiarkan begitu sahaja. Just kena start step by step. Bagi saya polisi pendidikan, education tu lebih penting daripada polisi menghukum dan mendenda. Kerana kita belum sedia. Denda, walaupun dendanya besar ya, baik samannya ke apa, tapi kurang efektif kan. Ya. Betul. Dia macam ialah apa yang kita tengok contoh sekarang yang ada. Secara holistiknya, ia bermula daripada diri sendiri, bagaimana untuk kita memberi motivation kepada diri sendiri untuk kita berubah. Kalau sebelum ini kita rasa macam biarlah ada orang buat, mungkin apa yang kami harapkan daripada hasil perbincangan yang singkat ini dapat membantu untuk membuka dada, membuka minda untuk kita menerima perubahan, which is perkara ini, perkara yang kita buat dahulu adalah tidak benar, dan kita perlu menyokong each other kepada kawan-kawan dan kepada orang ramai, khususnya di tempat umum. Kalau merokok tu carilah tempat yang lebih sesuai. Sometimes kita bawa anak kecil, kita tak perasan untuk sama-sama hidup sebagai asap community rokok yang sihat. Betul. Jadi rasanya bolehlah membuka minda dan dada, sekali lagi saya ulangkan, untuk kita sama-sama mempunyai minda kelas pertama seperti yang berulang kali Dr. Nur Hisham maklumkan, untuk kita bergerak seiring dengan pendapatan ekonomi negara maju. Kita juga perlu berada pada landasan yang tepat untuk berada pada pemikiran kelas pertama. Yusof. Dan sebagai konklusi ya, Doktor dan Mark, bilakah Malaysia boleh mencapai tahap mentaliti pertama ini? Anggaran lah. Berapa lama dengan lagi? kadar kita yang sekarang ni lah. Apa lagi yang perlu kita teruskan daripada segi komuniti kita sebagai rakyat biasa? Apa yang perlu, peranan yang perlu kita mainkan? Kalau dari segi masa, saya susah nak komen. Tak tahu, dia sangat subjektif. Saya rasa kita kena start bermula dari sekarang. Semua pihak kena sedar, baik di pihak penguasa, berkuasa maupun kita sebagai individu. So, mungkin boleh mulakan dengan kempen let's move to first world country punya mentality. Start dari situ dulu. Apa yang kita buat salah sekarang dan apa yang perlu kita perbaiki. Sama-sama sedar masalah dan sama-sama setuju dengan penyelesaian, maka kita bergerak seiring dan perkayakan lagi kempen-kempen selepas itu. Itu pandangan saya. Mark, secara ringkasnya. Totally agree with Doctor. That's Very simplified. But Mark, what is your hopes for the youth itself, especially now that you're fighting for the sustainable environment? What's your hopes for our generation, young teenagers, young adults, and especially the children? What's your hopes for this in the long run? Like something that I'm really looking forward to is young people being able to champion what they do, because I think in a traditional sense, young people in every organization, they cannot really voice out because they are stuck at the bottom. Only when they grow older, then they can make meaningful changes. Okey, baik. Terima kasih Mark Leow dan juga Dr. Nur Hisham Nur Mohamad kerana sudi berkongsi pendapat, berkongsi pandangan mengenai mentaliti kelas ketiga sampai bila. Kepada anda, jangan lupa untuk hantarkan pandangan, kongsikan pandangan ataupun cadangan, ataupun ada topik-topik yang menarik, yang boleh dikupas, yang anda ingin kami kupaskan di pentas Dialog TVS ini. Jangan lupa untuk hantarkan semua di media sosial kami, di YouTube, di TikTok, di Facebook, di Twitter. TVS TVMI. Yes, betul. Saya Khairul Nisa Kasnon. Dan saya Yusof Syukri. Kita bertemu lagi di episod yang akan datang. Yang nanti. Ini Dialog TVS. Terima kasih.